Dengan sanadnya Imam Muslim beriwayatkan daripada Abi Humaid As-Sa'idi, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melantik seorang lelaki dari Wa'as ataupun Uzd, yuqalu lahu, dipanggil ataupun dikenali dia dengan Ibnu Lutbiyah. Amar dan Ibnu Abi Umar berkata untuk memungut sedekah ataupun zakat. Bila dia kembali, dia berkata, ini hak kamu dan ini hak saya. Dihadiahkan benda ini kepada saya. Qala faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perawi berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar, lalu dia memuji-muji Allah dan bersabda, kenapa ada pegawai yang aku utuskan berkata, ini hak kamu dan ini pula dihadiahkan kepadaku, kenapa tidak dia duduk saja di rumah ayah atau di rumah ibunya, kemudian dia menunggu, adakah akan diberikan hadiah kepadanya atau tidak? Demi Tuhan yang nyawa Muhammad berada di tangannya, tidak ada sesiapa pun dari kalangan kamu yang mengambil sedikit pun daripada harta ini, melainkan pada hari kiamat nanti dia akan datang dengan memikul di tengkuknya unta yang mempunyai bunyinya, ataupun lembu yang mempunyai bunyinya khua, yang bertebuh, ataupun kambing biri-biri tayar yang bertebek. Kemudian Nabi SAW mengangkat kedua tangannya sehingga kami nampak usratai ibtaihi, yani putih dua ketiaknya. Thumma qala, kemudian Nabi SAW bersabda, Allahumma hal ballaghtu, ya Allah, adakah aku telah sampaikan? Dua kali. Dengan sanadnya Imam Muslim beriwayatkan daripada Abi Humaid As-Sa'idi, katanya Nabi SAW telah melantik Ibnu Lutbiyah, iaitu seorang lelaki daripada Azd, untuk memungut sedekah, yakni zakat. Maka dia membawa harta zakat, lalu diberikannya kepada Nabi SAW, dan dia berkata, ini adalah hak kamu dan ini adalah hadiah yang diberikan kepada saya. Maka Nabi SAW berkata, kenapa dia tidak duduk di rumah ayahnya ataupun ibunya dan ibunya, lalu melihat ataupun menunggu adakah akan diberikan hadiah kepada engkau ataupun tidak. Kemudian Nabi SAW berdiri untuk memberi ucapan. Kemudian perawi menyebutkan sama dengan makna hadis yang telah dikemukakan oleh Sufyan, yakni sebelum ini. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Humaid As-Sa'idi, katanya Rasulullah SAW telah melantik seorang lelaki dari puak Azda untuk memungut zakat Bani Sulaim. Orang itu dipanggil Ibnul Utbiyah. Bila dia datang, Nabi SAW berkira dengannya. Nabi SAW berkira dengannya, yani tanya dia, qala hadza malukum, ini kata ini harta untuk kamu dan ini pula hadiah. Maka Rasulullah SAW bersabda, kenapa dia tidak duduk di rumah ayahnya dan ibunya sehingga datang kepadanya hadiah? Kalau dia benar, kalau dia memang benar. Kemudian Nabi SAW berucap dengan memuji-muji Allah, yakni terlebih dahulu. Kemudian baginda menyebutkan, amma ba'du, sesungguhnya aku melantik seseorang daripada kamu untuk memegang sesuatu jawatan yang Allah telah berikan kepadaku, menguasainya, ataupun Allah di bawah kekuasaan yang Allah berikan kepadaku. Lalu dia datang dan berkata, ini harta kamu, ini pula hadiah yang diberikan kepadaku. Kenapa dia tidak duduk di rumah ayah dan ibunya sehingga hadiah itu sampai kepadanya ataupun datang kepadanya jika dia memang benar? Wallahi, demi Allah, tidak ada sesiapa pun di antara kamu yang mengambil sedikit pun daripadanya tanpa dengan cara yang tidak benar, bighairi haqqi, tanpa haknya, melainkan dia akan menemui Allah dalam keadaan dia menanggungnya pada hari kiamat nanti. Fala a'rifanna, maka aku akan benar-benar kenal
seseorang daripada kamu yang melakukan begitu, dia bertemu dengan Allah dalam keadaan memikul unta lahu rugha yang mempunyai bunyinya, ataupun baqarah, lembu yang mempunyai bunyinya yang tersendiri, iaitu bertebuh kita kata, ataupun syatan tay'ar yang bertebek. Kemudian Nabi SAW mengangkat kedua tangannya sehingga kelihatan putih dua ketiaknya. Kemudian baginda berkata, Allahumma hal ballaghtu, adakah aku telah sampaikan basura aini wa sami'a udhuni. Itu kata Abi Humaid As-Sa'idi, mataku melihat dan telingaku mendengar. Yani ketika Nabi SAW kata begitu tu, aku tengok Nabi SAW kata dan telinga aku dengar. Lepas tu dengan beberapa isnad, kemudian itu serupa tu juga, cumanya dia sebut lafaz dia berbeza sikit. Kamu pasti tahu, hendaklah kamu pasti tahu, kamu tahu betul-betul, demi Allah yang wallazi nafsi biyadi, dan demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, tidak mengambil seseorang daripada kamu apa-apa daripada harta itu. Dan dalam dia menambahkan dalam hadis Sufyan, qala basura aini wa sami'a udhunaya, begitu lafaznya. Lebih kurang tadi juga, maknanya mataku melihat dan dua telingaku mendengar. Dan dia kata, salu Zaid bin Thabit, kamu tanyalah Zaid bin Thabit, kerana dia ada pada ketika itu bersamaku. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Humaid As-Sa'idi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melantik seseorang untuk memungut zakat. Maka dia membawa banyak harta benda, dan dia mula berkata, ini hak kamu dan yang ini dihadiahkan kepadaku. Fadzakara nahwahu, lalu perawi menyebutkan sama seperti makna hadis yang tersebut sebelum ini. Urwah berkata, maka saya berkata kepada Abi Humaid As-Sa'idi, adakah engkau telah mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, min fihi ila udhuni, dari mulut baginda ke telinga saya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Adi bin Amirah Al-Kindi, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang kami lantik dari kalangan kamu untuk sesuatu jawatan, maka dia menyembunyikan sepucuk jarum ataupun yang kurang lagi daripada itu, kana ghululan, itu bermakna pengkhianatan. Itu berarti pengkhianatan. Ya'ti bihi, yang dia akan bawa pada hari kiamat nanti. Qala, perawi berkata, faqama ilaihi rajulun aswad, maka ada seorang lelaki yang hitam warnanya, warna kulitnya, dari kalangan Ansar bangun pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'anni anzuru ilaihi, semacam aku nampak lagi dia tu pergi bangun, pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia pun berkata, wahai Rasulullah, iqbal anni amalak, saya letak jawatan, terimalah tugas yang kau berikan kepada saya tu daripada saya ni, saya nak bagi balik. Tak sih dipegai jawatan. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, wa malak, kenapanya? Qala sami'tuka taqul, sahabat itu berkata, saya telah mendengar Tuhan berkata begini-begini. Qala, Nabi SAW bersabda, yani saya telah mendengar Tuhan kata gini-gini dulu. Qala, Nabi SAW pun kata, wa ana aquluhu al-an, sekarang pun saya katakan, sesiapa yang kami lantik di kalangan kamu untuk memegang sesuatu jawatan, maka hendaklah dia membawa sedikit dan banyaknya, sedikitkah atau banyaknya, kena bawa marilah. Fama utiya minhu akhadha, apa-apa yang diberikan kepadanya oleh pihak pemerintah, boleh dah dia mengambil. Dan apa-apa yang tidak diberikan, dia hendaklah intaha, jangan mengambil. Dia hendaklah berhenti, mengawal dirinya daripada mengambil. Lepas tu dengan beberapa sanad selepas itu tu serupa dengan hak tadi juga, bimithli hadithihim. Lepas tu bab wujubi ta'atil umara, ini bab kewajiban taat kepada pemerintah fi ghairi ma'siyah, dalam perkara yang bukan merupakan maksiat.
dan haram taat fil ma'siyah, dalam perkara maksiat. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Hajjaj bin Muhammad, beliau berkata, Ibnu Jurayj berkata, nazala, turun, yani firman Allah ini, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Ini turun fi abdillah, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan taatlah kamu kepada Rasulnya dan pemerintah di kalangan kamu. Ayat ini turun fi Abdullah, berhubung ataupun berkenaan dengan Abdullah bin Hudzafah bin Qais bin Adi As-Sahmi, ketika Nabi SAW mengutuskannya untuk memimpin satu pasukan tentera. Lepas tu dia sebut akhbaranihi Ya'la bin Muslim an Sa'id bin Jubair. Yang ni Ibnu Jurayj itu kata ayat ni turun gini-gini tu dia ambil daripada mana? Yang ni Ya'la bin Muslim meriwayatkannya daripada Sa'id bin Jubair, daripada Ibnu Abbas. Mana sanad hak lengkap, selengkapnya, selebihnya hak baki lagi tidak disebut tu disebutkan kemudian. Itu pun salah satu cara juga. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, sesiapa yang taat kepadaku berarti dia taat kepada Allah, dan sesiapa yang menderhakaiku berarti dia menderhakai Allah, dan sesiapa yang taat kepada pemerintah maka berarti dia taat kepadaku, dan sesiapa yang derhaka kepada pemerintah maka berarti dia derhaka kepadaku. Lepas tu dengan sanad satu lagi, wa man ya'sil amir, begitu. Faqad asani, dia tak ada sebut ni. Dalam sanad satu lagi tu tak ada sebut ni. Setakat faqad ata'ani, sekat tu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa baginda bersabda, sesiapa yang taat kepadaku sesungguhnya dia taat kepada Allah, dan sesiapa yang taat derhaka kepadaku sesungguhnya dia derhaka kepada Allah, dan sesiapa yang taat kepada pegawaiku berarti dia taat kepadaku, dan sesiapa yang menderhakai pegawaiku berarti dia derhaka kepadaku. Lepas tu riwayat daripada Abu Salamah bin Abdurrahman yang menceritakan bahawa Abu Hurairah, dia dengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bimithlihi sawa'an, betul-betul supah tadi. Yang ni lafaznya, makna dia pun begitulah, lafaz dia sama. Lepas tu dia marilah beberapa isnad yang mana hadis dia tu serupa dari segi maknanya dengan yang tersebut sebelum ini. Ada juga dia sebut bimithli hadithim, mana serupa dari segi lafaznya, begitu. Ada juga serupa makna, ada juga serupa lafaz, dan Imam Muslim buat mari sanad dia yang lengkap. Adalah beza sikit-sikit. Misalnya dalam Abu Tahir, haddatsani Abu Tahir itu, dia kata waban ata'al amir, dia tidak kata walam yaqul amiri. Itu beza dia. Sesiapa yang taat kepada pemerintah, dia tidak kata sesiapa yang taat kepada pegawaiku ataupun pemerintah yang aku lantik. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu mesti patuh dan taat. Mana mendengar dan taat, maksudnya patuh dan taat, baik pada ketika susah, senang, suka, tidak suka, dan pada ketika dilebihkan orang lain daripadamu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Dzar, katanya, kekasihku telah berpesan kepadaku supaya aku patuh dan taat walaupun kepada seorang hamba yang kaki tangannya terpotong, mujadda'al atraf, yang kaki tangannya terpotong, yang kudung, maksudnya yang kudung sekalipun. Dalam isnad satu lagi tu dia waqala fil hadis abdan habasyian, bukan abdan saja, walaupun seorang hamba Habsyah mujadda'al atraf, yang kudung. Itulah.
Lebih kurang. Lepas tu dia mari beberapa sanad lagi hak beza sikit-sikit ataupun hak sama dia sebut itulah. Kemudian dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Yahya bin Husain, dia berkata, saya telah mendengar nenek saya menceritakan bahawa sesungguhnya dia telah mendengar Nabi SAW berucap pada haji wada', di mana Nabi SAW bersabda, walaupun dilantik untuk memimpin kamu seorang hamba yang memerintah kamu mengikut kitab Allah, maka kamu taat, kamu patuh dan taatlah kepadanya. Lepas tu dengan isnad satu lagi dia kata abdan habasyian. Itu saja bezanya. Ada juga abdan habasyian mujadda'an. Lebih kurang tadi. Riwayat satu lagi dia tak ada sebut habasyian mujadda'an. Cuma dalam riwayat Abdurrahman Bishri itu ada tambahan, nenek dia tu dengar Rasulullah SAW kata begitu di Mina ataupun di Arafat. Ada tambahan begitu. Lepas tu riwayat hak tadi juga, orang tadi juga, iaitu Yahya bin Husain daripada neneknya Ummul Husain, dia kata, saya telah mendengar nenek saya tu kata, aku telah buat haji, pergi mengerjakan haji bersama Rasulullah SAW, haji wada'. Aku melakukan haji wada' bersama Nabi SAW. Beliau berkata, maka Rasulullah SAW memberi ucapan yang panjang. Kemudian saya mendengar baginda bersabda, in ummira alaikum, jika dilantik menjadi pemimpin kepada kamu seorang hamba mujadda' yang kudung, saya rasa, ni kata perawi ni, dia berkata, yakni nenek saya tu berkata, hitam, hamba tu hitam, dan dia memimpin kamu mengikut kitab Allah, fasma'u lahu wa ati'u, maka kamu kena patuh dan taat kepadanya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar daripada Nabi SAW bahawa beliau berkata, seseorang Muslim itu berkewajipan patuh dan taat, baik dalam perkara yang dia suka atau tidak suka, ataupun dalam perkara yang dia suka dan tidak suka, kecuali kalau dia disuruh melakukan maksiat. Kalau dia disuruh melakukan maksiat, maka tidak ada lagi sebarang ketaatan dan kepatuhan, yakni kepada pemerintah atau pemimpin itu. Dengan sanadnya seperti juga yang mari beberapa musnad tu riwayat seperti itu. Kemudian seterusnya riwayat daripada Abi Abdurrahman daripada Ali bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghantarkan tentera dan melantik seseorang untuk menjadi panglimanya atau ketua perang. Fa'auqada naran. Bila dia tu jadi ketua, dia pun adalah lepas pada itulah pergi perang, dia pun menyalakan api. Waqala, dan dia kata, masuk ke dalam api itu. Dia kata kepada pengikut dia, anak buah dia, fa'arada nasun an yadkhuluha, maka ada orang hak nak masuk, tapi hak lain kata, bukankah kita sesungguhnya kita telah lari daripada api ini? Dan perkara itu disebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang-orang yang mahu masuk tu tapi tak jadi masuklah, lau dakhaltumuha, kalau kamu masuk ke dalam api itu, kamu akan terus dalam api itu sampai hari kiamat. Dan dia berkata kepada golongan yang satu lagi tu yang tak mahu masuk tu, qaulan hasanah, dia mengatakan ucapan ataupun sesuatu yang baiklah, dia memuji, maknanya golongan yang satu lagi tu. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata fi ma'siyatillah, tidak ada ketaatan dalam perkara maksiat kepada Allah ataupun dalam melakukan maksiat terhadap Allah. Ketaatan yakni kepada pemerintah fil ma'ruf, hanya dalam perkara ma'ruf, dalam perkara yang baik, yang dimaklumi dalam agama sebagai sesuatu yang baik. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Abdurrahman daripada Ali, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskan menghantar satu pasukan tentera
dan melantik seorang lelaki dari kalangan Ansar untuk memimpin tentera itu. Wa amarahum, dan Nabi SAW memerintahkan supaya mereka patuh dan taat kepadanya. Ceritanya mereka ada menimbulkan kemarahan pemimpin itu berhubung dengan sesuatu perkara. Pemimpin itu pun kata, kamu kumpul kayu api untuk aku. Mereka pun kumpulkanlah untuknya. Kemudian dia kata, nyalakan api. Mereka pun nyalakanlah api. Kemudian dia kata, bukankah Rasulullah SAW telah menyuruh kamu supaya taat kepadaku dan patuh kepadaku? Mereka kata, memanglah. Qala, dia pun kata, kalau begitu masuk dalam api. Qala, perawi berkata, masing-masing tu melihat kepada satu sama lain. Oh ni tengok kau ni, oh ni tengok kau ni. Faqalu, mereka berkata, sesungguhnya kita telah lari kepada Rasulullah itu daripada api lah. Tak usah masuk aku, tak usah masuk api. Fakanu kadzalika, begitulah keadaan mereka bertelingkah. Wasakana ghadabuhu, dan kemarahannya pun reda. Wa tufi'atin nar, api itu pun padam, mapulah api. Falamma raja'u, bila mereka pulang, mereka sebutkan perkara itu, peristiwa itu kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersabda, kalau mereka masuk, mereka tidak akan keluar daripadanya. Ketaatan hanya dalam perkara yang ma'ruf. Lepas tu dia mari sana. Setelah itu supaya tu juga makna hadisnya. Lepas tu riwayat daripada Ubadah, dia kata Rasulullah SAW, kami telah berbaiat dengan Rasulullah untuk taat dan patuh dalam senang, dalam susah dan senang, suka dan tidak suka, dan dalam keadaan diutamakan, dilebihkan orang lain daripada kami. Dan kami berbaiat untuk tidak merebut jawatan daripada orang yang layak memegangnya. Wa ala an naqula bil haqq, dan kami juga berbaiat untuk mengucapkan ataupun untuk berkata benar, ainama kunna, di mana sahaja kami berada, dan kami tidak takut kerana Allah celaan orang yang mencela. Lepas tu dia sebut seperti juga serupa dengan hadis Ibnu Idris tadi. Gitulah lafaznya. Lepas tu riwayat daripada Junadah bin Abi Umayyah, beliau kata, kami masuk menemui Ubadah bin As-Samit, ziarah dia lah ketika dia sakit. Maka kami pun kata, ceritakanlah kepada kami, semoga Allah mengelokkan keadaanmu, sesuatu hadis yang dapat Allah berikan manfaat dengannya, yakni kami akan mendapat manfaat dengannya, yang telah engkau dengar dari Rasulullah SAW. Dia pun kata, Rasulullah SAW pernah panggil kami, dan kami pun berbaiatlah dengan dia. Antara perkara yang termasuk dalam perjanjian kami, yang dia berjanji dengan kami, iaitu dia berbaiat dengan kami untuk taat dan patuh dalam keadaan suka, tidak suka, susah, senang, dan dalam keadaan diutamakan ataupun dilebihkan orang lain daripada kami. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam berjanji juga dengan kami supaya kami tidak merebut jawatan ataupun kuasa daripada orang yang layak memegangnya. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kecuali kamu nampak kekufuran yang nyata, yang mana pada kamu berhubung dengan perkara itu ada bukti yang terang. Nah sekali. Jadi hadis ni, bab ni panjang sikit ni, banyak hadis, tapi hak panjang tu sebenarnya dalam Muslim ni dia sanak-sanak tu banyak, beza sikit sebanyak tu, waktu yang jadi panjang tu isi, dari segi isi dia sebenarnya sikit je, tak ada mana. Dia tidak serupa dengan Bukhari, dengan kitab-kitab lain. Dia ada cara dia sendiri, maksud dia sendirilah. Tak apalah. Ini kita masih lagi dalam bab pemerintahan. Haram menerima hadiah
oleh pemimpin-pemimpin. Yang ni pemimpin haram menerima hadiah daripada rakyat. Daripada rakyat. Mana kalau hadiah tu kerana jawatan dia tu lah, ataupun boleh menyebabkan dia ni jadi terhutang budi, ataupun orang kata malu Allah, kita kata dengan orang yang bagi hadiah itu memang tak boleh, kerana dia memegang jawatan. Kalau tidak sabit dia pegang jawatan tu, tak ada hadiah-hadiah. Dan ulama apa ni berbeza pendapat lah dalam perkara ni. Ada setengahnya mengatakan tak boleh langsung, tak boleh. Ada juga yang mengatakan kalau sebelum dia memegang jawatan tu orang tu duduk rajin dah buat hadiah ke dia, biasalah. Hak tu tak apa. Dan orang tu tak ada apa-apa kepentingan. Dia ada kata gitu. Hak kalau lagu tu tak apa. Walau bagaimanapun hak lebih baiknya tidaklah. Lebih baiknya tidak ambil. Terutama dalam kekuasaan dia tu, di bawah kekuasaan dia, dalam wilayah dia. Walau bagaimanapun hak moleknya tetap tidak ambil. Sebab apa? Kalau kita kata dia jadi menteri besar di Kelantan misalnya, kalau baik dengan dia, hak orang hadiah ke dia ni duduk faham misalnya. Tapi kan dia sama-sama menteri besar, dia jumpa sama, boleh jadi dia boleh jadi dia tolong kecek kan dengan menteri besar faham pula dah. Jadi ni orang kita misalnya, kenal. Jadi hak tu pun jadi lembut hati misalnya. Walaupun bukan di bawah kekuasaan dia tu, hak moleknya tak sah. Apa lagi lebih-lebih lagi lah hak berkait dengan ada kemungkinan banyak orang nak rasuah ni. Misalnya hakim jadi hakim, jadi pegawai kasta, immigration dan sebagainya. Hak tu lebih-lebih lagi lah. Sebab banyak benar tu kemungkinan orang nak bagi hadiah tu macam-macam. Tidak atas nama hadiah ke, atas nama duit kopi ke, kita kata ikutlah, atas nama apa-apa. Ataupun panggil jemputan kau buat majlis apa-apa kau, meraihkan dia. Kadang-kadang orang terhutang budi dia tidak puji apa-apa, tapi memuliakan dia, sebut dia depan orang ramai, puji dia. Itu pun rasuah juga. Itu pun boleh juga. Maknanya banyak perkara lah. Apabila pegang jawatan, apabila berkuasa, maka inilah tanggungjawab dia. Tak boleh ambil hadiah. Tak boleh ambil hadiah. Tapi ialah kalau hadiah payahlah. Hak moleknya tidaklah. Kalau kita nak tahu hak ulama kata tu memanglah adalah. Kalau di sini tak ada apa-apa kepentingan, kira sudah jadi uruf dah, sudah jadi kebiasaan adat. Orang kita panggil orang kampung panggil labuk dah, sudah jadi labuk. Orang kita buat gitu, dia kata tak apalah. Umum siapa-siapa saja diberi. Siapa-siapa saja, tidak kerana jawatan dia tu. Kan lagu tu tak apa, dia kata. Ni nak bagi jalan lah, takut tak ada langsung naruan. Jadi sehingga dari satu segi pula, sehingga jadi rakyat ni jadi berasa terpencil, ataupun jadi berasa tidak mesra dengan pemimpin. Tidak mesra dengan pemimpin. Jadi lagu tu pula. Dengan sebab tu kita kena tengok juga hak ulama-ulama kata tu, ambil kira juga. Masyarakat ni kan dia macam-macam. Dia macam-macam. Sebab kita kata semalam lah, dah kita tahu hadis ni, kita pun nak semayang bawa kereta kita, Mercedes kita tu dah, bawa kereta tu kita pun semayang. Orang angkat tangan, orang tengok kita tak paling. Rupanya kita duduk semayang pasal dia tahu. Dia kata kita sombong apabila jadi pemerintah, jadi pemimpin. Jadi hak moleknya kalau rajin rumah tu semayang setara mana. Rumah tu semayang setara mana. Dia nak semayang atas kereta ni pula, dah tahu dah orang tak faham. Apa mendedahkan orang ni kepada buruk sangka, salah sangka terhadap dia. Boleh tahan nak buat di rumah ni semayang. Boleh tahan nak buat. Jadi tak usahlah dia buat benda-benda gitu. Bukan makna tak boleh, memang ada sunnah, tapi kena tengok juga keadaan tu. Sebab rakyat ni bukan semuanya faham. Rakyat ni bukan semuanya faham. Ada kalanya dia jadi tidak mesra pula.
Dia kata payah basah pula. Tak boleh juga. Kalau hak pemerintahan Islam, hak asal tu sistem khilafah tu tak ada lah ngundi-ngundi ni pilihan raya ni. Kalau ada pun dengan maksud lagu lain lah. Kalau hak dalam dunia pilihan raya ni, lagi lah rakyat ni tak sih pilih takoh orang lain selalu lah. Jadi lagu tu lah pula je. Padahal kita ni molek dah. Benda-benda lagu saat ni. Jadi payah basah sangat. Dia kata payah basah. Dia kedekut sebenarnya, dia kata. Dia tak sebui tu maknanya dia terlepas dengan orang, tak ada hubungan dengan orang. Dia pun tidak kena jamu kopi, koktel orang. Bila dia tidak ada hubungan dengan orang boleh macam-macam kata. Dengan sebab itu sesuai dengan keadaan lah. Seseorang yang nak jadi pemimpin dia kena bijaksana. Tengoklah keadaan. Jangan segala benda kita nak gungus sekaligus selalu. Sikit-sikit. Jika perlu. Nabi SAW pun buat gitu. Nabi SAW pun buat begitu. Sebab apa? Kita hidup dalam budaya lama dah dijajah. Penjajah, cara berfikir penjajah lama sangat tu, beratus tahun. Beratus tahun. Sedangkan Nabi SAW tu Kaabah tu tidak dalam bentuk yang asal. Dia biar gitu je. Pahala ni tu bukan dalam bentuk asal seperti Nabi Ibrahim bin Nuh. Dia tak kisah. Sehingga dia kata kalau aku tidak fikir, ni orang ramai ni baru masuk Islam ni, hadithu ahdin bil Islam, tentu aku robohkan dan aku bina mengikut Ibrahim. Kita duk menghadap kepada Kaabah tu kan besar maknanya, tapi Nabi SAW tak ubah. Pasal apa? Itulah politik. Itulah politik. Nak jadi pemimpin kena ada benda-benda lagu tu. Kalau tidak tak boleh. Jadi sebab Abu Zar tu lah Nabi SAW tak boleh. Tak boleh jadi amin. Dua orang pun jangan. Jangan urus harta zakat kau berapa jangan. Nabi larang. Sebab apa? Dia betul kan, dia jadi betul, dia kata berapa dia dengar Nabi SAW kata, dia akan kata. Dia tak kira hak dia faham lagu tu, dia akan koyak. Dia akan, bila kecek akan ada orang yang terpengaruh dengan dia. Bila ada yang terpengaruh, macam mana? Apa akan jadi kepada masyarakat Islam? Itu sebabnya Nabi SAW kata tu dulu. Kita sudah jumpa tu sebelum pada ni tentang Abu Dhar. Dengan sebab itu tak apalah. Nabi SAW lantik satu orang untuk pungut zakat. Orang tu dipanggil Ibnu Lutbiyah. Dalam riwayat satu lagi Utbiyah. Tak apalah tu. Jadi ulama-ulama kata dia ni namanya Abdullah. Nama dia sebenarnya ialah Abdullah. Qala Amrun. Imam Muslim ni ambil daripada 2-3 orang tu guru dia. 2-3 orang tu guru dia. Lepas tu dia kata wal lafzu li Abi Bakar. Hadis hak dia akan sebut ni lafaznya lafaz Abu Bakar. Tetapi hak ni, hak sebut hak ni, hak kemudian ni Amar dan Ibnu Abi Umar saja. Yakni Abu Bakar, Ibnu Abi Syaibah tidak sebut. Hak mana? Hak ni. Iaitu lantik dia tu untuk pungut zakat. Bila dia balik, dia kata hak ni hak kamu, hak ni hak saya. Orang beri hadiah ke saya. Rasulullah SAW pun marah, naik atas mimbar. Jadi hak ni hak ringkas kan. Kalau kita tengok riwayat-riwayat banyak tadi, ada Rasulullah kata juga ke dia. Lepas pada tu mungkin bukan berkait dengan dia saja, orang lain pun lagu tu juga. Dia naik atas mimbar. Dia naik atas mimbar, dia pun kata, kenapa ada pegawai yang aku utuskan? Dia kata, hak ni hak kamu, hak ni hak dihadiahkan kepadaku. Acu. Kita kata teradut rumah, nak tengok rumah mak dia ataupun ayah dia, tengok, tunggu siapa dia nak beri hadiah ke dia. Tengok, nak tahu sengerti ke tidak hadiah tu. Itu cara Nabi kira dari segi logik. Kalaulah orang daripada sini lah ulama kata, kalaulah dia ni hak biasa dulu dapat hadiah daripada tukar-tukar hadiah. Sebab hadiah ni dia menjalin hubungan, merapatkan hubungan, memesrakan orang. Hadiah ni banyak. Nabi SAW pun beri hadiah kepada pemerintah, pemimpin, orang lain pun beri juga hadiah ke dia, dia terima. Tetapi hak tu antara negara, bukan orang bawah dia, antara pemimpin negara-negara lain. Dan Nabi SAW pun terima juga hadiah. Hadiah hak lagu mana? Hadiah hak lagu mana? Hadiah Nabi SAW terima, misalnya
benda-benda makanan gitu. Benda-benda makanan, ada pakaian sikit sebanyak. Dan Nabi SAW tu dia maksum, dia terpelihara. Hak ni dia sebut ni untuk orang lain, yang tidak terjamin seperti dia tu. Dia ada juga, bukan tak ada langsung. Lepas pada tu Nabi SAW kata, tunggulah tengok siapa dia nak beri hadiah ke dia. Lepas pada tu Nabi SAW kata, sungguh ni hak ni saya esok pada hari kiamat nanti, siapa pun ambil sikit saja, pada hari kiamat nanti dia akan pikul atas tekuk dia. Kalau dia ambil unta-untalah, kalau lembu-lembulah, dan begitulah seterusnya. Waktu Nabi SAW angkat tangan dia, angkat tangan tinggi, angkat sehingga nampak dua ketiak dia. Kemudian dia kata, Allahumma, ya Allah, adakah aku telah sampaikan? Maknanya dia jelas kata tu, naik atas mimbar, semua ramai orang dengar ni. Apa maknanya? Dia telah sampaikan hak ni. Hak ni termasuk dalam hak Allah perintahkan dia supaya sampaikan. Jadi dia telah sampaikan. Aku telah sampaikan dah ke tidak? Ni lama gini umur ni, royak di depan orang ramai ni, bukan seorang dua royak. Tentulah dia telah sampaikan. Jadi tak ada dah taksir ataupun kecuaian daripada pihak Nabi tu, tak ada. Hak ni jangan kita nampak cerita hadiah gini saja, hak berkait dengan kerajaan ni lah. Orang hak kerja kerajaan ni ikutlah pegawai gapo pun. Sebelum pada ni duk cara qaulul itu, yakni pengkhianatan dalam harta benda ghanimah. Itu pun sebenarnya bukan khusus dengan harta benda ghanimah, sebab dia sudah jadi hak ramai, orang ramai. Bila hak orang ramai ni kena beringat. Tak kira lah siapa pun, walaupun cikgu pun. Jadi maknanya kena ambil gaji kan. Gaji tu hak orang ramai, hak kerajaan amanahkan kepada dia, setara pada dia pun. Saya esok kena pikul lah. Dia bukan hak ni hak jenis pungut zakat saja, dah. Segala harta benda yang berkait dengan orang ramai, yang mana kerajaan bukan main susah tu, fikir tu, nak jaga, nak uruskan, lepas tu nak bagi pula, dalam keadaan ni fikir benar. Padan kau tidak gaji sebanyak ni, kau tidak padan, macam-macam lah keadaannya, susahnya. Jadi maknanya semua perkara dalam hadis kemudian tu, sepucuk jarum pun, sepucuk jarum ataupun hak kurang lagi pada tu pun tak boleh. Maknanya kalau orang ikut hak ni dalam pemerintahan Islam, pegawai-pegawai Islam tu, dia akan jadi betul. Tidak tulis sajalah betulnya, akan jadi betul, tak tulis pun, tak tulis pun jadi betul kalau ikut hak ni. Sebab apa? Ini pemerintahan ini dia serupa dengan semaya jugalah. Semaya kalau tak betul, dosa juga, masuk neraka sepatutnya juga, ataupun tak semaya kau. Hak ni pun lagu tu juga. Di akhirat saya esok ni kena seksa juga. Jadi maknanya urusan pemerintahan ni dia berkait dengan agama juga, sehingga ada dosa pahala, ada hukuman juga. Sebab maya itulah juga kalau tinggal sebab puasa. Hak ni makna besar. Dengan sebab itu dalam pemerintahan Islam, pemerintah dia orang Islam belaka pun tak apa. Cuma orang kafir dia tak faham. Kalau Islam itu kena orang Islam, lepas tu orang kafir tak boleh mengatakan lagu mana. Dia kena faham nombor satu sekali, pemerintahan Islam ini dia tegak di atas akidah, tanggungjawab dengan Allah, bukan dengan rakyat saja. Rakyat boleh kelih juga, betul ke tak betul, tetapi Allah lebih lagi. Dia berasa sebab dia tak semaya. Kalau dia berasa gitu, akan maju pemerintahan Islam. Orang akan kenal, tak ada orang tidak kenal kalau lagu tu. Bukan bermakna kita kata gitu tu maknanya orang kafir langsung tak boleh pegang jawatan dalam pemerintahan Islam. Tidak begitu. Tetapi terutamanya hak besar-besar tu, hak utama tu, jawatan-jawatan yang penting, yang mana terletak polisi, polisi yang menentukan keuntungan orang Islam dan menyelamatkan orang Islam daripada kerugian. Hak tu, misalnya Perdana Menteri ke, Presiden ke, timbalan Perdana Menteri ke misalnya, tu orang penting. Dan hak lain-lain pun dia sebenarnya dia hak Islam, dia hak lebihnya ke mana-mana pun. Kadang-kadang kita kata ni jawatan tidak penting, mungkin Menteri Kesihatan misalnya. Kesihatan tu dia bukan fikir dah benda ni halal ke haram ke, dia tak cara mana dah, tak ada dalam kepala dia. Asalkan
ada keuntungan ataupun apa-apalah perhitungan dia tu dari segi molek ke tidak molek benda tu dia tak kira sangat. Dari segi agama, benda ni masuk drug, benda ni masuk arak ke apa, dia tidak kira sangat. Alkohol ke apa, dia tidak kisah sangat benda tu. Tapi kalau orang Islam, jelatin tu hak haram ke, dia tak kisah sangat. Hak jadi maksudnya kita gaya orang ramai ni. Dan kalau tidak ambil ubat tu, nak ambil ubat mana? Kena makan. Terpaksa kena pakai ulama kata darurat. Darurat apa? Dalam keadaan ada pilihan. Dalam keadaan ada pilihan, terutamanya sekarang ni. Tapi kalau orang hak atas tu duduk, orang hak tak erti agama, tidak Islam pula, macam mana dia nak faham benda ni? Itu. Jangan kita kata ini tidak penting. Menteri Keuangan tu baru penting. Dah, semua penting tu. Penting tu. Kemudian tak apalah. Cerita tu lagi. Dia hadiahkan kepadaku. Nabi SAW kata, apa tak duduk? Apa tak duduk di rumah mak ayah dia? Lepas tu nanti tengok kalau dia betul sungguh, seperti dia kata. Nanti tengok adakah diberi hadiah kepada engkau atau tidak. Ni hak Nabi SAW kata ke dia. Nabi SAW bila pegawai-pegawai dia balik, dia akan hasab, akan berkira, tanya, akan menyelesaikanlah, menyelesaikan urusan dia tu dari segi kira bicaranya. Qala hadza malukum, dan begitulah seterusnya. Serupa juga dengan hak tadi juga dari segi isi dia tu. Nabi SAW kata, aku akan kena. Kalau kamu ni pun aku akan kena esok. Kena boleh. Jadi kalau lagu tu tak silap, orang kita kena duduk begini, duduk pikul unta, bunyi unta tu derah, orang paling belakang pakat tengok, ataupun bunyi kuda, bunyi apa lah. Sebab baru ni kan dia sebut, kalau kain tu duduk berkibar-kibar jadi macam dera pula, orang pun tengok apa nak. Rupanya dia berkhianat dalam perkara kain, dalam masalah kain. Kalau duit lah. Kali duk tepek tubuh kau, kita tak tahu lah lagu mana Allah SWT nak tunjuk. Duk pekor bek kau, duk berak. Boleh jadilah kita boleh andaikan cara Allah SWT nak memalukan seseorang tu. Pekor bek, orang tak nampak apa jatuh, pecah ke bek tu bek jatuh pitim, berterabur kan, misalnya. Orang pun pakat tengok dah pada ketika itu. Jadi balasan hak Allah SWT bagi ni, saya rasa dia sesuai dengan amalan seseorang. Setara mendahulu itu iman. Tu iman tak rokok lagi, kita rokok dah. Hak tu pun ada balasan dia. Pala saya rasa tubuh orang, pala supaya hebat. Hak tu pun menarik perhatian orang juga. Apa ni pada masa ni lagu ni dia ni apa? Tapi semua akan faham. Hak mana mengaji hadis dia faham, tahulah. Ini orang tidak layak memiliki kepala manusia. Kepala hemat pada hak paling bodoh, yang maklum semua bangsa timur, binatang yang paling bodoh. Layak tu. Sebab apa? Dah kita terima dah pemimpin, dah kita ikut iman, dah apa ya tak ikut molek. Dah kita terima dah. Kalau nak bayar seorang, apalah nak derah apa? Ni ikut. Lepas tu nak balik cepat dengan dia pula. Tak ada makna. Begitulah juga. Itu semua tu dia ada pengajaran dari segi pemerintahan tu, dari segi masyarakat tu, sebagai rakyat tu. Dia ada tu pengajaran dari segi politik tu. Maknanya rakyat ni baru akan berjaya, pemimpin, dalam segala rancangan dia, program dia, kalau rakyat ni jenis cerdik, tidak mendahului dia, tidak lakoh dia, turut molek. Kalau dia salah tegur lah dalam sembahyang tu ajar, subhanallah, jangan ditegur kok sumpah, sakit hati lah lagu tu. Politik lah korang tu dalam sembahyang dah. Rakyat dengan pemerintah lagu mana, tegur molek, subhanallah. Kalau dalam sembahyang subhanallah. Kalau luar ni nak tegur pemimpin, itu akan kata subhanallah. Kalau dia faham dah kita kata subhanallah, tak apalah. Tapi kalau dia tak faham, kita rayaklah dengan cara yang baik. Pengajaran dah tu. Pengajaran. Hak ni macam-macam lah. Hak ni biasanya hak jenis ni, lagu ni kan, dia di padang mahsyar. Di padang mahsyar hak lagu ni. Hak
apa nama ni, bai'ah dah kepada pemimpin, lepas tu derhaka pula, berontak pula. Hak lagu ni dia susah, saya so. Kepala ke bawah, kaki ke atas. Lepas tu di punggung dia tu dipacak darah pengkhianat. Pemberontak, penderhaka. Dalam Bukhari, dalam Muslim pun ada. Hak tu maknanya semua ni pada masa. Di pada masa. Jadi pakak tengok belakang lah. Dah lah susah. Duk menghadapi benda tu pula. Malu tak kira lah. Dalam dunia ni tak apalah. Tak nampak. Saya esok begitu. Dengan sebab itu, orang-orang yang dia faham benda ni, dia tidak mudah, tidak suka sangat. Boleh jawatan, boleh muetah tu. Bahkan banyak susah, sedih. Takut-takut tak lepas. Lepas tu yang Sayyidina Umar kata, kalau aku boleh kelip modal tak apa dah. Dulu kan kita sudah jumpa, kalau aku boleh kelip modal tak apa dah. Tak ada rugi, tak ada untung. Muetah. Kalau boleh setara tu pun tak apa dah. Tu setara dia. Setara dia. Bahawa lain nak sedap hati. Hak tu lah. Yang kadang-kadang orang-orang besar, orang-orang alim tak say tu jawatan tu lah. Sebab dia faham benda ni. Bukan maknanya pemerintah negeri ni apa-apa jawatan lah. Apa-apa jawatan hak berkait dengan orang ramai. Mufti kau, siapa kau, tak kira lah. Tu berkenaan dengan agama. Exco agama kau, menteri agama kau, ada kaitan lah. Orang yang tidak layak dibenarkan, orang yang layak dihalal misalnya, kena belaka. Kena belaka. Bukan hak menteri gua tu gua ni hak lain tu saja. Dak semua. Tidak menteri hak bahagian bawah lagi. Kena belaka. Kena belaka. Bahkan pemimpin dalam keluarga akan disoal. Apa anak gini, apa bini gini. Mu saja pakai serban jubahnya. Bini tak cara tak tudung pun. Siapa setara tu? Bila jadi pemimpin, ada tanggungjawab. Bila ada tanggungjawab, kena soal. Lepas pada tu, ini Abi Humaid As-Sa'idi, dia kata, ni dia dengar, telinga dia dengar. Dia tengok Nabi SAW ketika duk kata, maknanya dia nak ayat, dia ingat molek benda ni. Lepas pada tu dalam riwayat satu lagi dia kata, tanya Zaid bin Thabit. Dia ada sekali. Ketika dengar juga, dia ada sekali tanya. Jadi sebut benda-benda ni bukan makna dia tu orang yang tidak dipercayai, tetapi untuk menguatkan lagi apa yang disebutkan olehnya. Dalam meriwayatkan hadis boleh kita sebut gitu. Lepas pada dia mari ni lebih kurang je. Cuma lafaz dia berbeza. Faja'a bisawadin kathir. Makna sawad itu makna harta benda lah. Banyak, macam-macam. Berupa binatang, berupa emas, perak dan sebagainya. Itu makna sawad kathir. Dia pun kata sebab tadi juga. Lepas pada tu ni di hujung tu riwayat daripada Adi bin Amirah Al-Kindi. Adi bin Amirah Al-Kindi. Amirah bukan Umairah. Imam Nawawi pun ada sebut di sini. Qadhi Iyad, dia ambil daripada Qadhi Iyad. Dia kata tidak diketahui di antara perawi ini sesiapa pun hak orang panggil Umairah bidhamm. Perawi hadis Umairah tak ada. Semua kalau perawi hadis ada Amirah. Sebab itu Amirah di sini bil fathi. Tetapi dalam Nasa'i ada juga. Itu kata Qadhi Iyad. Tetapi kenyataannya dalam Nasa'i ada sebut kedua-dua perkara. Yani Umairah pun ada, Amirah pun ada. Dia kata saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang kami lantik dia pegang sesuatu jawatan, lepas tu dia sembunyikan jarum. Sedikit benar lah. Oh, maknanya beratlah kalau lagu. So kalau Allah SWT tak ampun kita ni, sudah kerja lah. Tak ada. Banyak ada berlaku salah. Dengan anak bini pun salah. Dengan bos kita pun ada salah. Kalau bos orang atas lagi dengan ketua pejabat dengan menteri dia, ada berlaku buah tak betul. Buah tak betul. Buah nak curi masa lah, buah nak cuti tak tentu pasal lah, macam-macam. Tu salah berlaku tu.
Mana kalaulah pegawai kaki tangan kerajaan, bukan cara pemerintahan kan, semua jaga betul, memang menjadi contoh, memang ideal sungguhlah, jadi pemerintahan misali sungguhlah dalam dunia ni. Tapi kalau sungguhlah ikut setara dulu hak pemerintah Islam di sepanjang sejarah, dia tidak setara tu pun orang kagum dah, orang lemah dah, orang kata lebih dah. Bagaimana kalau lagu ni? Dia kata fama fauqahu, ataupun hak kurang lagi daripada jarum, nak kata geria kurang daripada jarum. Nah, ikutlah. Itu bermakna khianat. Kalau ambil, kalau dia susuk, dia sembunyikan, itu bermakna khianat. Tidak amanah. Tidak amanah. Allah SWT perintahkan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Makna kita tidak tunaikan amanah. Kita pegang amanah, tidak tunaikan amanah. Pada hari kiamat nanti, dia akan datang bawa itulah. Sebelum pada ni doa yang untuk lembu ke apa gitu gini. Bukan hak tu di sepanjang zaman, macam-macam lagi. Dengan sebab tu dia kata dia akan bawa benda tu. Hak ada kaitan dengan dia tu lah. Hak ada kaitan dengan dia. Pitih kalau pitih. Kalau benda lain pun benda lain. Gitulah. Kalau apa nama ni, baja subsidi pun nak kita kata, ya dah juga. Orang suruh pergi belakang, dia tak pergi belakang. Misal, kenalah tu. Duk pikul baja saya rasa. Luah ni boleh pergi. Luah. Maka ada seorang yang hitam warna kulitnya dari kalangan Ansar, dia bangun pergi dekat Nabi SAW. Kata perawi ni, iaitu Adi bin Amiran, aku duk nampak lagi, ingat molek, nampak lagi orang tu pergi cara dia, misalnya cara dia berjalan, dia pergi lagu mana, dia berdiri, lepas tu dia kata, aku duduk nak segar lagi dalam ingatan lah, maknanya. Dia pun kata, wahai Rasulullah, iqbal anni amalak, terimalah balik tugas atau jawatan aku terima daripada engkau. Mana letak jawatan lah ni, letak jawatan orang panggil. Kalau kita ni orang panggil letak jawatan. Terimalah balik tugas ataupun jawatan aku terima daripada engkau itu. Maknanya saya nak letak jawatan. Bila dengar Nabi SAW kata gini, apakah Nabi SAW pun kata, malak, bapanya tu mana mu ada buat gitu ke? Boleh jadi juga mu terlibat ke? Mana? Tidak semesti di sini memberi makna orang ni terlibat. Boleh jadi bila dia dengar gitu maknanya berat, tak gerak nak pikir dia. Bukan makna dia terlibat, dia ada buat gitu. Tidak semesti kita tak boleh buat kesimpulan dia telah buat gitu. Tapi dia berasa tanggungjawab ni berat, tak gerak nak pikir dia. Kalau lagu itulah kena jaga sampai sekecil-kecil benda hak di bawah kekuasaan dia tu, yang dia amanahkan kepada dia tu kan, berat. Kena belakang ni, kena belakang, tak kira siapa-siapa, tak kira siapa-siapa, kena belakang. Tok Bila cara Tok Bila, Tok Imran cara Tok Imran, kena belakang. Bukan nak kata kau orang tu kawan ni, tak. Memang kena belakang. Sesiapa yang bertanggungjawab tidak melaksanakan tanggungjawab dia dengan sempurna, ada cuai ataupun dia curilah, kita kata ambil lah, kena. Kalau Allah sebab tu anak kata, kalau Allah SWT tak ampunkan kita, berat lagu ni, berat. Sebab apa? Hampir-hampir kita ni tidak ada hak terlepas daripada benda-benda hak kecil, terutamanya kecil. Tapi kecil pun dia kata kita akan pikul, maknanya hak kait dengan orang ni, lagu tu hak kait dengan orang, lagu tu. Lepas tu apanya? Dia pun kata, aku dengar kamu kata gini. Nabi SAW tegas, memang gitu. Bukan kata tu hak dulu, hak kamu dengar dulu, setelah ni kata lagu tu lagi. Maknanya hak ni tidak mansuh, tidak dalam keadaan-keadaan tertentu saja, tidak. Sama-sama, sampai bila-bila. Sesiapa yang ada, ambil kapal-kapal besar kau, kecil sikit kau, banyak kau, buat mari. Nabi SAW buat mari. Hak mana-mana ada kaitan itulah. Begitu juga polis kau, siapa kau, tak. Tulis molek sama kau gapo. Jangan ambil buah dalam poket. Lepas tu senyap.
Kena berlaku. Sikit banyak kena buat pergi kepada pegawai ataupun pemerintah yang lebih tinggi daripada dia. Kalau hak berkait dengan duit lah, hak kena serah. Kalau dari segi amanah tadi serupa juga. Apa-apa yang diberikan kepada dia, dia boleh ambil. Maknanya gaji kan ada. Kalau zakat tu, pungut zakat tu kan ada nisab untuk ambil ada. Buat balik dulu, bui dulu belakang. Lepas tu pemerintah akan bagi tu, itulah hak dia. Dia boleh ambil. Itu halalan tayyibah. Tapi kalau hak dilarang, jangan. Jangan. Hak tidak diberikan, jangan. Kalau terima, mana pihak kerajaan, pemerintah, dia bagi bonus lah, dia bagi macam-macam lah, duit tambahan tu dia bagi. Ambil, tak apa. Hak tu hak dia bagi. Mana dia tahu kita bagi sebanyak ni tak apa, tidak akan menjejaskan ekonomi kita. Dia tahu. Tapi kalau kita masing-masing duk kerik situ kerik sini, nak siapa ke dia tu sikit je. Macam mana nak tadbir negeri? Ni kalau siapa belakang kepada dia boleh rancang. Dia nampak belakang, kita tak nampak belakang. Kita kerja kita tu je kita nampak. Hak lain kita tak nampak. Nak buat apa banyaklah keperluan sesuatu pemerintahan itu banyak sangat. Kod ni banyak sangat. Dan pada tu hak lain ni lebih kurang tu je. Nampaknya bab tadi tu kita baca panjang saja, tak ada. Maksud kena berhenti sekat tu lah. Wallahu a'lam.